Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Ramadan Karim buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik Makcik Oto Harum, hari ini adalah hari ke-11 perbicaraan kes SRC 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Perbicaraan kes SRC 1MDB ini untuk hari Rabu hari ini semakin panas dan semakin menggemparkan kerana pendedahan dan penghujahan substantif terbaru daripada pihak pasukan pendakwa raya Kerajaan Malaysia telah membongkarkan di hadapan 3 orang hakim di Mahkamah Rayuan hari ini bahawa Jolo mempunyai hubungan yang sangat-sangat rapat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kenapa hujah ini sangat penting untuk dibuktikan dalam perbicaraan kes SRC 1MDB? Hal ini kerana sebelum ini kita memang sedia maklum Najib Razak pernah berkata Jolo tidak ada kaitan dengan pengoperasian syarikat SRC 1MDB. Dan kenyataan ini pernah dikeluarkan dalam institusi Parlimen Malaysia beberapa tahun lalu. Najib Razak mengesahkan Jolo tidak ada jawatan dalam syarikat SRC 1MDB. Tiba-tiba Najib Razak mengubah skrip politiknya dalam perbicaraan kes SRC 1MDB. Katanya Jolo menipu beliau untuk pemindahan dana SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Hujah ini adalah hujah memenggal kepala Datuk Seri Najib Tun Razak kerana premis penghujahan yang dipegang oleh pasukan peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak, duit SRC 1MDB itu hilang dan tidak dapat dikesan. Tiba-tiba Najib Razak bersama pasukan peguam belanya berhujah, duit yang masuk dalam akaun bank peribadi beliau adalah dipindahkan oleh Jolo. Dan premis yang ketiga, Najib Razak menyatakan duit dalam akaun bank peribadinya adalah sumbangan derma daripada Kerajaan Arab Saudi. 3 hujah yang tidak konsisten ini berkaitan dengan Jolo dan dana rompakan SRC 1MDB. Sememangnya Najib Razak dan pasukan peguam belanya terus kantoi menipu untuk hari ke-11 perbicaraan kes SRC 1MDB. Fakta kes dan bukti kes serta saksi utama dalam isu Jolo dan Najib Razak ini telah dibentangkan oleh pasukan pendakwa raya Kerajaan Malaysia bahawa Najib Razak sememangnya sangat-sangat rapat dengan Jolo dan Jolo dikatakan adalah macai kepada Najib Razak untuk semua modus operandi transaksi rompakan duit SRC 1MDB di seluruh dunia. Paling mengejutkan dan paling menggemparkan, menurut penghujahan hari ke-11 perbicaraan kes SRC 1MDB, Najib Razak kantoi mengarahkan Jolo untuk berjumpa dengan seorang bekas pengarah AM Bank untuk berjumpa dengan Najib Razak di rumah kediamannya bagi membuka akaun bank peribadi di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Jika benar Najib Razak tidak kenal Jolo, jika benar Najib Razak adalah mangsa kepada Jolo, kenapa Najib Razak mengarahkan Jolo untuk membawa seorang bekas pengarah AM Bank Kuala Lumpur untuk datang menghadap Najib Razak bagi proses pembukaan akaun AM Bank peribadi bagi tujuan pemindahan duit rompakan SRC 1MDB. Paling penting, Najib Razak juga kantoi mengarahkan Jolo untuk follow up cek dan pengeluaran serta pemindahan keuangan dengan pegawai bank di AM Bank Kuala Lumpur. Hello Jolo, tolong you follow up dengan saya punya pegawai bank duit SRC 1MDB tu pastikan cek dia tu tak kena tendang 42 juta ringgit tu. Duit SRC 1MDB. Cuba you tanya dengan pegawai bank saya. Pastikan cek tu tidak ditendang oleh AM Bank. Jolo pun menjawab, baik bosku Najib, saya akan call you punya personal bank officer dekat AM Bank. I will make sure you punya cek tak kena tendang Jolo pun telefon pegawai
bank peribadi Najib Razak dalam AM Bank. Hello? Saya Jolo ni. You. Bos kita tanya pasal cek tu untuk keluarkan duit SRC 1MDB. Pastikan tak kena tendang ya. Pastikan semua lancar. Sebab bosku Najib dengan bosku Rosman nak shopping tu beli berlian batu permata. Pegawai bank tu pun jawab, baik, saya akan uruskan semua cek SRC 1MDB bosku Najib untuk tidak ditendang oleh AM Bank. Okey? Okey Jolo, kirim salam dengan bosku Najib Okey. Ini adalah gambaran hubungan Najib dan Jolo yang sangat-sangat rapat Pak Cik Makcik. Jolo yang tidak ada jawatan dalam syarikat SRC 1MDB seperti apa yang diakui oleh Najib Razak beberapa tahun lalu membuktikan sangat-sangat mustahil Jolo mahu menjadikan Najib Razak sebagai kambing hitam. Kerana Najib Razak adalah big boss kepada Jolo. Jolo bukan pengerusi syarikat 1MDB. Jolo bukan ahli lembaga pengarah syarikat SRC International. Jolo tidak ada apa-apa jawatan dalam syarikat SRC 1MDB. Maka hujah Najib Razak yang menyatakan yang salah adalah Jolo memenggal kepalanya. Kerana selama ini Najiblah yang mengarahkan Jolo untuk memastikan pemindahan duit rompakan SRC 1MDB itu berjaya. Maka daripada pendedahan ini membuktikan Najib dan Jolo tidak pernah ada masalah dalam bekerjasama merompak dana SRC 1MDB. Jolo hanya ikut arahan Najib Razak. Najib Razak tidak akan ikut arahan Jolo kerana Jolo bukan bos besar syarikat 1MDB dan syarikat SRC International. Bos besar kedua-dua syarikat milik kerajaan Malaysia itu adalah Najib Razak. Yang kawal semua keputusan untuk merompak duit SRC 1MDB ialah Najib Razak. Jolo dikambing hitamkan oleh Najib Razak dalam perbicaraan kes SRC 1MDB hanya kerana Jolo tidak ada dalam negara Malaysia. Maka tindakan bosku Najib adalah menyembunyikan Jolo di luar negara supaya semua masalah beliau yang kantoi merompak duit SRC 1MDB tidak dibongkarkan oleh Jolo dalam Mahkamah Malaysia. Bosku Najib dan keluarganya tidak mengarahkan dan tidak mahu Jolo pulang ke Malaysia, Pak Cik Makcik. Sebab apa? Kalau Jolo hadir dalam pembicaraan kes SRC 1MDB, habislah, kantoilah Najib. Walau bagaimanapun, tanpa kehadiran Jolo, Pasukan Pendakwa Raya Kerajaan Malaysia, SPRM, telah berjaya membentangkan bukti semua ini bukan salah Jolo. Dalang utama adalah bosku Najib. Jolo adalah macai Najib, orang suruhan Najib, untuk memastikan duit yang dirompak oleh Najib itu dapat dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Tanpa arahan Najib, Jolo tidak akan pindahkan duit SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit ke dalam akaun bank peribadi Najib di AM Bank Cawangan, Kuala Lumpur, Pak Cik Makcik. Jolo tidak akan pindahkan duit-duit rompakan itu tanpa arahan Najib. Maka hujah hari ini, hujah baru, bukti baru, saksi-saksi utama bekas pegawai-pegawai AM Bank menyatakan bahawa transaksi keuangan SRC 1MDB itu sebanyak 42 juta ringgit yang dirompak oleh Najib Razak adalah atas arahan beliau ke atas Jolo dan pegawai bank dalam AM Bank Cawangan, Kuala Lumpur, Malaysia. Maka sebagai kesimpulan, Pak Cik Makcik, Najib telah dibidas, telah dipatahkan hujahnya bahawa
Jolo adalah orang terdekat Najib Razak yang diarahkan untuk memindahkan duit rompakan SRC 1MDB dari luar negara ke dalam akaun AM Bank peribadi Najib Razak. Itu yang pertama. Kedua, Najib Razak memberi hujah yang salah dalam perbicaraan kes SRC 1MDB. Dia sudah tahu Jolo dan dia sudah mengakui Jolo tidak ada apa-apa jawatan dan tidak ada kuasa dalam syarikat SRC 1MDB, tetapi Najib Razak memberi hujah yang tipu dan palsu, katanya semua itu salah Jolo. Duit SRC 1MDB 42 juta ringgit itu masuk ke dalam akaun bank peribadi Najib Razak, Pak Cik Makcik. Bukan masuk dalam akaun bank peribadi Jolo. Akaun AM Bank itu dibuka sendiri oleh Najib Razak beberapa tahun lalu. Akaun Najib Razak bukan dipegang oleh Jolo. Kerana akaun itu jelas dan terang atas tanda tangan Najib Razak dan atas nama Najib Razak serta nombor kad pengenalan yang didaftarkan atas nama akaun peribadi Najib Razak adalah nombor kad pengenalan Najib Razak, bukan nombor kad pengenalan Jolo. Paling penting, Najib Razak mengarahkan pegawai-pegawai AM Bank untuk berhubung dengan Jolo bagi memastikan cek dana SRC 1MDB yang dirompaknya tidak ditendang oleh AM Bank Kuala Lumpur. Dia memastikan bahawa duit 42 juta ringgit itu tidak dipertikaikan oleh AM Bank cawangan Kuala Lumpur dan pegawai-pegawai bank peribadinya. Maka Najib Razak mengarahkan Jolo untuk berhubung dengan pegawai-pegawai bank tersebut. Ini membuktikan hubungan rapat dan hubungan baik antara Najib Razak dan Jolo ini adalah sama seperti diibaratkan bagai menata minyak yang penuh. Seperti hubungan bapa dan anak. Seperti hubungan satu keluarga. Hubungan yang sangat baik. Kalau betul Jolo bersalah dalam kes SRC 1MDB 42 juta ringgit, Najib Razak perlu membuktikan dana itu digunakan oleh Jolo dan masuk ke dalam akaun bank peribadi Jolo, dan Jolo menggunakan duit itu untuk shopping di luar negara. Malangnya dana transaksi keuangan 42 juta ringgit itu masuk ke dalam akaun bank peribadi Najib Razak kerana dia mengarahkan Jolo untuk pindahkan duit itu, dan dialah yang mengarahkan Jolo untuk berhubung dengan pegawai-pegawai bank peribadi Najib Razak untuk memastikan cek bernilai 42 juta ringgit itu 3 cek tidak ditolak dan tidak ditendang oleh AM Bank cawangan Kuala Lumpur. Kemudian duit itu digunakan untuk shopping bersama Rosmah Mansor. Najib dan Rosmah tahu tentang dana rompakan itu dan mereka gunakan untuk shopping. Maka ini adalah masalah yang sangat besar untuk Najib Razak dalam perbicaraan kes SRC 1MDB. Dia terus kantoi mengarahkan Jolo untuk memindahkan dana rompakan SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit, membawa pegawai bank AM Bank untuk berjumpa dengan Najib Razak bagi membuka akaun AM Bank, berhubung dengan pegawai bank peribadi Najib Razak untuk memastikan 3 cek itu tidak ditendang dan memudahkan pengeluaran duit dana SRC 1MDB 42 juta ringgit. Dan hakikatnya dana SRC 1MDB itu bukan hilang, memang dirompak oleh Najib Razak, Pak Cik Makcik. Malah duit itu 42 juta ringgit sememangnya bukan derma daripada kerajaan Arab Saudi. Bukan derma daripada Jolo. Akan tetapi duit itu memang dirompak atas rancangan Najib Razak selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas pengerusi syarikat 1MDB dan merupakan penasihat emeritus kepada syarikat SRC International. So, selamat bershopping bosku Najib bersama bosku Rosmah dalam penjara Sungai Buloh.
Tidak lama lagi kamu masuk penjara Sungai Buloh. Kerana pasukan pendakwa raya kerajaan Malaysia telah membogelkan dan mengkantorkan Najib Razak. Dialah dalang utama yang mengarahkan Jolo untuk berhubung dengan pegawai-pegawai peribadi bank Najib Razak dalam AM Bank bagi memudahkan rompakan dan pengeluaran duit rompakan SRC1MDB sebanyak 42 juta ringgit ini. Game is over, bosku Najib, bapa landun penyamun 1MDB yang confirm masuk penjara Sungai Buloh kerana kantoi mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Jolo. Tolong bawa Jolo pulang ke Malaysia, Najib Razak. Berani kerana benar, takut kerana salah. Jangan kau sembunyikan Jolo di negara China, wahai bosku Najib. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.